Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Jadi pada hari ini kita akan berbincang bagi soalan untuk tajuk perpuluhan untuk penyelesaian masalah. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 50. Jadi kita akan bincang soalan yang pertama sahaja tapi dia ada banyak A hingga F. Okey, mari kita sama-sama selesaikan. Okey, kita pergi soalan A. Okey, kalau soalan penyelesaian masalah ni, pertama sekali tentulah kita kena baca soalan dulu. Jadi kita kena faham soalan. Okey, kita baca dulu dan kita akan kenal pasti kata kunci dia. Okey, so kita baca. Sebanyak 6 keping kulit buku dicetak dalam masa 0.12 jam. Okey, ini ialah ayat penyata. Dia kata 6 keping kulit buku dicetak dalam masa 0.12 jam. Okey, setiap keping kulit buku dicetak dalam masa yang sama. Maksudnya masa dia sama. Dia jadi 0.12 jam. Hitung masa dalam jam untuk mencetak 30 keping. Maksudnya kita kena cari satu kulit buku tu berapa masa yang dia ambil. So ini kata kunci dia. Kalau 0.12 jam ni 6 keping, kita akan kena pasti satu keping tu berapa. Maksudnya dia kena bahagi. So kita akan bahagi dulu. Kemudian bila kita dapat tu, kita akan gandakan sebanyak 30 keping. Maksudnya kita darab. Okey. So kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama kita ayat matematik dia apa? Tadi kita cakap yang 0.12 ni akan bahagi 6. Kemudian darab. Okey, ni ialah operasi bergabung Jadi kita oleh kerana bahagi dulu, kita akan buat 0.12 jam. Okey. Kemudian kita akan bahagikan dengan 6. Nanti bila kita dapat 6, kita akan darab pula berapa? Darab pula 30. Kenapa 30? Sebab dia nak 30 keping kan? Hitung masa untuk 30. Okey, ada banyak cara sebenarnya. Ada juga cara perkadaran. 6, 0.12, 30. Dia ada cara dia. So, untuk topik ini iaitu operasi bergabung dalam nombor perpuluhan. So, saya selesaikan cara kaedah operasi bergabung Okey, kita selesaikan dulu yang pertama. Kita bahagi dulu. Okey, kita buat 0.12. Okey, jam kejap lagi kita letak unit. Okey, so kita akan buat garisan dia. Okey. Bahagi 6. So, CV 6 tak ada masalah. Dia 12 direct kat situ 2. Okey, tak apa. Kita kena mula dengan sifar. Jalan kira perlu ditunjuk. Okey, titik, letak titik. Turunkan 1. Okay, sifar, tolak 1 dan 12. CV 6 tak ada masalah sebab memang dah direct 12. So, dia 2. Okay, ini ialah 12. Maka selesai. Okay, ini yang pertama. Iaitu kita dapat dah satu keping buku tu. Masa yang diambil ialah 0.02 jam. Okey, ini jam. Tapi agak berisiko kalau kita letak unit di akhir-akhir Okay, tapi tak ada masalah sebab kita dah kena pasti pada awal jam. Okey, kemudian dia kata darab 30. So tak ada masalah. Apa ayat matematik dia? Yang ini akan darab 30. Boleh buat terus bentuk lazim. Okay, kalau bentuk lazim ada masalah sikit. Kenapa? Sebab dia nombor perpuluhan. Okay, so tak apa. Kita tulis ayat matematik bagi nampak apa masalah dia. Okay, kita tulis sifar perpuluhan sifar 2. Okay, dia akan darab 30. Okay, kat sini ada cara yang mudah. Iaitu
kita jadikan nombor ni, perpuluhan ni jadi nombor bulat. Nanti kita kembalikan balik kepada nombor perpuluhan. Macam mana So 1, 2, dia jadi 2 So dia jadi, apa ayat dia? Dia jadi 2 darab 30. 2 darab 30. So tak ada masalah. Ada orang boleh jawab terus, memang saya tahu 60. So kita terus, kita buatlah sikit 30 darab 2 memang 60 lah. Kita garis, dapat sifar. Ni 2 ni 6. So jawapan dia 60. Tetapi kita jangan lupa dengan pergerakan titik perpuluhan tu sudah bergerak 2 kali ke kanan, maka kita akan pulangkan balik tempat dia. So kita akan dapat 1, 2 kat sini. Jadi kat sini. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia ialah sifar perpuluhan 6. Sifar tak tulis ni jam. Okey. Inilah masa yang diperlukan untuk mencetak 30 kulit buku. Jadi logik lah. 6 keping sifar perpuluhan 12, 6 keping. Kalau 30 maka dia akan banyak lagi. So sifar perpuluhan 6 jam. Okey, itu saja jawapan untuk jalan kira untuk soalan yang A. Kita pergi pula soalan seterusnya, soalan B. Soalan B, kita baca dulu soalan. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan rumah Ashraf, rumah Hui dan sekolah. Ni sekolah, ni rumah Hui dan ni rumah Ashraf. Okey. Gambar ni penting Yang ni kita kena baca dulu apa maksud 11.6 sifar 8 ni. Okey, kita baca Rumah Hui terletak di tengah-tengah. Okey, maksudnya sini ke sini. Sekolah ke Hui ke Ashraf sama banyak. Okey, sama bukan sama banyak, tak sesuai kata sama jarak lah sama jarak. Okay, kemudian jarak di antara sekolah dengan rumah Ashraf ialah 11.6 sifar 8. Maksudnya jarak jauh antara Ashraf ke ni ialah ni. Maksudnya mari saya lukis sikit. Jarak gambar tu pun dah ada, tapi kita lukis dulu bagi nampak ni. Maksudnya sekolah ke rumah Ashraf ialah, saya buat lagi sekali bagi nampak warna biru lah. Okay. Sini 11 perpuluhan sifar 6 sifar 8. Okay, kemudian kita sambung lagi. Hui belajar selama 5 hari. Okey, Hui 5 hari, persekolahan dalam seminggu. Dia sekolah 5 hari, okey. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Hui berulang-alik dari rumah ke sekolah. Okey. So dia nak 5 hari punya perjalanan, 5 hari punya pergerakan dia tu. Jadi apa kita buat? Okey, mula-mula tadi dia kata 11.6 sifar 8 ni jarak ni kita tahu ni ialah sama banyak sebab dia berada di tengah-tengah. Maka apa operasi dia yang pertama? Ini tengah-tengah. So dia sama ni setengah, ni setengah. Maksudnya bagi 2. So ayat dia ialah, mula-mula kita akan buat 11.6 sifar 8 km. Kita akan bahagi 2 dulu. Kenapa kita nak bagi 2? Sebab kita nak jarak sekolah ke Hui. Ini yang pertama. Okey, kita boleh letak kurungan. Kemudian baru kita kira jarak Hui ambil yang digunakan untuk 5 hari. 5 hari ni ialah berapa? Okay, kita kira ni dulu. Dia ada operasi dekat sini. Tapi kita buat satu-satu dulu. Dia ada lagi ni. Kita kena darab ni sebenarnya. So nak darab berapa? Darab 5 hari. Okay, so kita buat dulu yang pertama. Okay, 11.6 sifar 11.6 sifar 8. Okay, ni kita boleh agak ni bagi 2 tak ada baki kan? Bolehlah tulis km siap-siap. Okay, kita garis sikit. Sini cukup. Okay. Kemudian kita akan bagikan dengan 2. Kenapa bagi 2? Saya ulang lagi sekali. Kita nak rumah Hui. Rumah Hui berada di tengah-tengah. Okey. So dia sifar. Sifar tu tak boleh. Sifar tu yang pertama. Kita teruslah.
10 ni 5 lah 10 kan. 5, 10. CP2 So 5, 10. Kita tolak dapat 1 titik perpuluhan. Kemudian turunkan 6. 16. 8. CP2 saya tak perlu tunjuk lah CP Saya harap awak boleh Okay, 8. 16. Okay, tolakkan dapat habis. Sifar. Okay, ini sifar. So memang tak ada sifar. Tapi kita tulis juga. CP2 tak ada sifar. Tulis juga. Ini 8. So 8, 4. Ini 8. So tolak habis. Okay, inilah jarak yang dilalui oleh Hui untuk satu perjalanan, satu hala. Okey, kita tahu 5 hari, satu hari berapa kali perjalanan, dia akan pergi sekolah, akan balik. Jadi ada berapa kali tu? 2 kali kan? Okay, kalau 5 hari, maksudnya 5 akan kalikan dengan 2. Iaitu berapa kali perjalanan? 10. Jadi kita berbalik pada ayat tadi, ayat operasi bergabung tadi. Mula-mula kita bagi 2. Kemudian kita darab 10. Okey, bermaksud 5.8 sifar 4 ni kita akan buat apa? Kita akan darab 10. Okey, saya tulis dulu. 5.8 sifar 4 km akan darabkan km akan darabkan dengan 10. Okey. Kita pernah belajar kalau darab 10, 100, 1000, even sejuta pun kita cuma gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey. Berapa kali? Berdasarkan sifar. Kalau pernah tengok video cikgu sebelum ni, pecahan juta ataupun perpuluhan juta nak tukar kepada nombor bulat, darab 1 juta, so gerak ke kanan. So sama juga ni, kita nak darab 10, so kita akan gerakkan ke kanan. Gerakkan titik perpuluhan ke kanan berapa kali? Berdasarkan bilangan sifar. So ni 10 10 jadi dia akan gerak sekali. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia kita akan dapat jarak yang dilalui oleh Hui ialah 58.04 km. Okey, itu cara dia. Okey, kita pergi pula soalan yang seterusnya. Soalan C. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang C. Okey, saya bacakan dulu soalan dia ataupun penyelesaian masalah dia. Soalan masalah dia lah. Ibu telah membeli sekotak biskut oat berjisim 400 gram seperti dalam gambar. Okey, dalam gambar ni kata kunci ni penting. Okey, gambar ni ada 12 paket ni. Setiap 100 gram ada karbohidrat 69.3 gram. Okey, kita sambung hitung jisim karbohidrat dalam gram. Okey, kata kunci dia suruh apa? Direct terus Kata jisim karbohidrat, okey, dalam gram, okey. Bagi separuh daripada jisim biskut itu. Separuh itu penting. Maksud dia, kalau kata ini kotak, ni separuh. Maksudnya kalau 400 ni separuh. Separuh ni merujuk kepada sebahagian ataupun sebahagian atau 1/2. Jadi apa kita punya gambaran untuk kita tentukan operasi bahagi kelas, iaitu 400 ni kita akan bahagi 2 sebab dia ada 2 separuh-separuh. Ni separuh, ni separuh. 2 paruh nama dia. Okey, jadi 400 gram akan bahagi 2. Okay, kita akan tentukan dulu biskut tu punya tu separuh. Okay, so ayat matematik dia apa? Okay, kita tulis 400. Kita akan bahagi 2. Ni gram lah, gram. So kita bahagi 2. Kemudian kita dapatlah nilai biskut tu. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Okey, sambung lagi untuk operasi seterusnya. Sebab dia kata berapakah karbohidrat yang diperlukan untuk separuh ni. So kita buat bentuk lazim. Okey, ambil 400 gram. Okey, kita agak ni 2, so tak ada masalah. Kita boleh bagi secara genap. Memang genap lah ni dapat. Okey, bagi 2. Memang 200 saya tahu. Okey, 2
400 sifar. Okay, kalau 2 ni sifar ni, kalau kita letak tulis tak apa. Untuk memahamkan kita macam mana prosedur dia, macam ni. Tapi yang ni lah. Okey. Okay, siap. Okay, ini ialah 200 gram biskut. Kalau kita tengok situ, setiap 100 gram ada 69.3 gram karbohidrat. Kalau 200 maksudnya ada berapa kali ganda besar tu ni? Ada 2 kali kan? So kita buat macam mana? Kita darab 2 je lah. Maksudnya 69.3 ni. Kita tulis ni ayat penyata dia. Ni 100 gram sama dengan 69.3 gram karbohidrat. Kalau 200, maksudnya 69.3 ni akan darab 2 kali lah. Tambah 2 kali pun tak apa, darab 2 lah. So darab 2. Jadi operasi seterusnya, kita akan buat 69.3. Okay, buat sini 69.3 gram darabkan dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab dia 200 gram. So kita pun darab. Okay, gariskan dulu. Kemudian kita kira 3 kali 2 6. Lepas ada titik. 9 kali 2 18. 6 kali 2 12. 12 tambah 1 13. Jadi inilah karbohidrat, GC karbohidrat bagi separuh biskut tu, iaitu 138.6 gram. Okey. Cikgu pergi pula soalan seterusnya. Soalan di bapa alias diberi upah RM80.75 sen untuk bekerja selama 8.5 jam. Okey. Ini macam ayat penyata lah. Yang kalau berapa ringgit, berapa jam. Sekarang ni dikata, hitung jumlah upah yang diterima oleh bapa alias untuk 2.5 jam. Dia nak ni pula. So, cara dia, kita kena tahu dulu berapa ringgit untuk 1 jam lah maksudnya. So, kita akan buat 80 ringgit 75 sen ni akan bahagi 8.5 jam. Okey. So ayat dia. Okey. Macam mana kita buat sini? RM 80.75 ni macam titik perpuluhan So kita akan bahagikan dulu dengan 8.5. Kemudian bila kita dapat, kita akan dapat nilai dia. Kita akan darabkan dengan 2.5 jam. Okey. Ini jam. Okey. Mungkin ada orang keliru. Kenapa pula ada kurungan? Kenapa tak perlu? Okey. Kalau awak nak buang pun tak ada masalah. Sebab ini ialah kumpulan yang sama. Maksudnya bahagi dengan darab. Okey, apa tujuan kita buat kurungan ni? Tujuan dia untuk kita buat satu persatu. Maksudnya kita concentrate soalan bahagi dulu. Okey, sekarang ni kita tengok 80, kita RM ni kita tolak tepi dulu. Kita tumpukan kepada perpuluhan. 80.75 bahagi 8.5. Kedua-duanya nombor perpuluhan. Oleh kerana kedua-dua nombor perpuluhan, maka langkah yang kita perlu buat, jadikan nombor yang nak dibagikan tu kepada nombor bulat. Okay, dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okay, kita gerak kat sini. Jadi dia menjadi 85. Oleh kerana dia bergerak sekali, orang yang ni pun bukan orang lah. So nombor ini pun juga gerak sekali. Jadi kita akan dapat, RM saya kata tolak tepi dulu, sebab ni kita concentrate kepada nombor perpuluhan. So kita akan buat 807.5, kita akan bahagikan dengan 85. Okey. Garis sikit. Okey. Sekarang kita akan bagi 85. So
CV85. Kalau nombor macam ni besar, so saya nak cadangkan juga cara dia kita agak-agak. Kalau kita nak buat ni pun boleh, kita agak-agak pun tak apa. Kalau tengok ni 85, kita cakap ni 80 lah. Ni 80. So 85 nak bagi 80 memang tak boleh lah. So dia akan jadi 800. So CV85 ni apa yang dekat dengan 800? So kita try dulu dengan nombor ni besar. So kita try dengan 8 lah. So kita buat macam ni. 85 darab 8. 40. 8, 64, 68. Jauh lagi tu. Ni 180. Kita tak boleh buat 8 Kita buat 9 pula. 85 darab 9. Okey, 85 darab 8 berapa? 5 darab 9 49. 8 darab 9 72. 72 tambah ni 49. 8 dari 5 45 kelas. Aduh. Sorry. So ni 45. Okey, 8 darab 9 72 tambah 4 76. 10 dah tak boleh dah. 10 memang tak boleh. Dia sampai 9 je. So 9 lah kita ambil sini. Okey, so apa 765? 765. Sekarang kita tolak. Okey, ni dapat 2. Ini sifar tak boleh pinjam sebelah. Dia jadi 10. Jadi 4. Sebab tu kita 9 Kalau 10 dia 1 sini tak boleh. Okey, jadi 765 9. Okey, dapat baki 42. Dan kita letak C titik kumpulan dan turunkan 5 sini. Okey, tengok ni, terang-terang 5 ni ada sini. Sudah pasti CV5 So kita buat lagi cuba jaya kat sini. 85 darab 5. Okey, 5 darab 5 25. 5 darab 8 40 42. Ada nampak 42 45. Genap je situ. So 5 jadi ni pun 425. Okey, selesai. Apa dia? Wang untuk 1 jam ni yang dia dapat 9.5. Sekarang dia suruh kira kalau 2.5 jam. So kita buat ni kata darab. So kita darab lah pula. Macam mana? Okay, so kita akan buat 9.5 akan darabkan dengan 2.5. Okay. So kat sini ialah dua-dua nombor perpuluhan. Saya dah kata kalau darab dua-dua nombor perpuluhan, jadikan dia dua-dua nombor bulat. So ini gerak sekali, ini pun gerak sekali. Di akhir jalan kira nanti kita akan pulangkan kedudukan titik perpuluhan tu sebanyak 1 dan 2 kali. Okey, 2 kali. So kita akan buat 95 akan darabkan dengan 25. 5 darab 5 25. 9 darab 5 45 tambah 2 47. Okay, selesai CV5. Sekarang CV2 iaitu 20. Jadi kita akan mula di rumah puluh. 5 kali 2 10. 9 kali 2 18. 18 tambah 1 19. Okay, dan kita tambah. Ini 5. Ini 7. 13. Ini 2. Okey, inilah wang yang dia akan dapat. Tetapi kita akan pulangkan 2 kali titik perpuluhan. So 1, 2. Jadi berapakah jumlah upah yang diterima? So kita boleh tulis terus RM RM23. So RM23 75 sen. Sebab dia 2.5. Tadi tu RM80 8.5 jam. Ini 2.5 jam dapat RM23.75. Maka memang logik lah kat situ. Okey, itu sahaja untuk soalan tadi. Kita pergi pula soalan seterusnya, iaitu soalan E. Baiklah, kita sambung. Kita baca soalan dia. Ibu Aili membeli 15 botol jus strawberry yang berisi padu 2.5 liter setiap botol. Okey, itu ayat penyata yang pertama.
Okay, maksud dia apa? Maksudnya ada 15 botol yang setiap satunya ialah 2.5 liter setiap botol. Kalau 15, okey, jadi kita maksudnya ialah kita darab. Okey, kita darab 2.5 liter. Okey, kemudian dia kata apa? Dia menuangkan. Okey, kalau kita faham kat sini, menuangkan ni maksudnya macam berkurang, macam tolak. Tetapi dia kata situ, dia menuangkan jus orange itu sama banyak. Bila ada perkataan sama banyak itu, dia merujuk kepada operasi bahagi. Okey. Okay, dia menuang jus itu sama banyak ke beberapa biji gelas. Maksudnya gelas yang kita tak tahu, yang mana dia kata situ, setiap biji gelas mempunyai isi padu atau berisi padu 0.3 liter. Okey. Setiap gelas berisi padu 0.3 liter. Jadi soalan tanya, berapakah bilangan gelas? Okay, berapakah bilangan gelas? So, kita pergi dulu. Langkah yang pertama, kita nak tengok sini. Dia kata, kita tentukan dulu 15 botol ni berapa isi padu dia. Di mana satu tu 2.5. So, dia punya ayat matematiknya lebih kurang macam ni. 15 botol, kita tak payah tulis botol dulu. Kita akan darabkan dengan 2.5. Okay. Jadi, kita dapat jumlah. Bermaksud nanti kita buat apa? Nampak dia kata menuang ke banyak gelas yang mana setiapnya ialah 0.3 liter. Jadi dia akan terus kepada bila kita dah kira tu nanti kita akan bahagikan dengan 0.3 liter. Okey, itu secara kasarnya. Okey, jadi bila jumpa soalan macam ni, soalan operasi bergabung, kita akan selesaikan dahulu darab. Okey, kita tengok sini ni 2 liter. Okey, saya padam sikit kan 2 liter, 2.5 liter. Okey, so saya ulang balik, 15 darab 2.5 liter. Kemudian jawapan itu kita akan bagi dengan 0.3. Okey. Untuk memudahkan kita mendarab, cuba kita tukarkan 2.5 ini menjadi 25 di mana kita gerakkan titik perpuluhan. Okey, bila kita bergerak, nanti jawapan ni kita pulang balik tempat dia. Okey, so kita akan darab. Okey, 15 dengan 25, tak apa, 15 duduk atas. Okey, kita darab dengan 2.5. 25, sorry. Kita dah jadi nombor bulat. Okey, so kita darab. 5 darab 5, 25. 1 darab 5, 5. 5 tambah 2, 7. Okey, selesai untuk sifir 5. Sekarang kita pergi pula sifir 2. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Okey, so 3. Dan kita tambah. Jadi, nombor yang terhasil ialah 375. Okey, jangan lupa, tadi kita dah gerak titik kumpulan ke kanan. Sekarang, kita akan pulangkan balik titik kumpulan itu. Okey, so titik kumpulan ada kat sini, kat ujung ni, bila dia gerak. So, kita pulangkan berapa kali? 1 kali. Okey, sekarang inilah jawapannya, iaitu 37.5 liter. Okey. Okey, 37.5 liter. Okey, ini ialah jumlah untuk 15 botol. Kemudian dia kata, dia akan tuang pada 0.35 liter sama banyak. So, dia bahagi 0.35 liter. Okey. Saya ulang balik, di mana kedua-dua ini ialah nombor perpuluhan. Kita tengok 37.5 liter, kita akan bahagikan dengan 0.3 liter. Kedua-dua nombor perpuluhan. Seperti kita jawab sebelum ni, untuk tajuk perpuluhan, di mana ada bahagi nombor perpuluhan dengan bahagi nombor perpuluhan. So, nombor yang nak dibagi tu, kita kena gerakkan ke kanan menjadi 3. Oleh kerana nombor ini bergerak sekali, maka nombor sebelah ini juga bergerak sekali. Okay, kemudian kita akan tulis nombor dia ialah 375 liter juga. Dan dia akan bagi 3. Itu beza dia. Beza dia dah menjadi sifir 3. Tadi sifir 0.3. Susah kita nak kira. Sebab itulah. Rasionalnya, kita kena gerakkan titik perpuluhan. Okay, sekarang kita bagi 3 dengan 3, 1, 3, kita tolak, habis, turunkan 7,
Sifir 3 yang dekat dengan 7 ialah 6. Jadi kita tulis dulu sini. Berapa kali 3 ialah 6? 2. So kita akan tulis balik 2 darab 3, 6. Kita tolak, dapat 1. Dan kita turunkan. Dan ini 15. So 15 ni 5. Okey. Kita tolak dan selesai. Okey, maka kita akan mendapat 125. Okey, 125 tu apa? Okey, inilah dia. 125 ni ialah bilangan gelas yang diperlukan. Okey. Okey, kita dah menjawab soalan E. Okey, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya iaitu soalan F. Okey, saya baca dulu soalan. Kebun Pak Imran berukuran 8.4 meter lebar dan 25.9 meter panjang. Okey, dia ada ukuran apa? Ukuran panjang dan lebar. Maksudnya dia ialah kebun ini berbentuk segi empat tepat. Okey, seterusnya dia kata, keluasan kebun Pak Imran yang kita kira yang ni, panjang dan lebar ni adalah 3 kali keluasan Pak Mail. Okey, kita faham kat sini. Keluasan kebun Pak Imran adalah 3 kali. Maksudnya Pak Imran ni punya kebun lebih luas daripada Pak Mail sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali apa? 3 kali ganda lah maksud dia kat sini. Okey, sekarang dia kata, hitung keluasan dalam meter persegi kebun Pak Mail. Okey, nanti kita akan kirakan kebun Pak Mail. Iaitu kita akan bahagi 3 lah. Sebab apa? Sebab Pak Imran ni lebih 3 kali. So kita akan bagi 3. Kemudian dia kata, nyatakan panjang dan lebar dalam meter kebun yang mungkin bagi kebun Pak Mail. Oh, banyak. Soalan ni dia suruh kita kira keluasan. Lepas tu dia nak kita nyatakan panjang dan lebar dalam meter yang mungkin. Okey, so masalah dia pertama kita tak tahu kebun Pak Imran ni berapa dia punya keluasan. Okay, so kita buat sedikit lukisan yang menunjukkan keluasan kebun Pak Imran. Okay, kita buat panjang dan lebar. Tengok. Panjang 25.9, lebar 8.4. Jadi panjang itu panjang lah. Jadi panjang tu panjang. Maksudnya panjang tu itu di bawah dan lebar itu di tepi. Okay, ini ialah secara kasarnya kebun Pak Imran. Okay, kita tulis dulu 25.9 meter, lebar dia 8.4. Okey, macam mana nak kira luas? Okey, kita dah belajar nak mengira luas. Kita akan buat panjang akan darabkan dengan lebar. So kita nak kira dulu luas kebun Pak Imran ni berapa. Okey, so cara dia kita ambil 25.9 ni meter akan darabkan dengan 8.4 meter. Okey, ini ialah mendarab perpuluhan. So saya dah cakap sebelum ni adalah mudah untuk kita jadikan dia sebagai nombor bulat dahulu. So kita akan menggerakkan kedua-dua nombor ini ke hujung. Jadi ini jadi 259. Yang ini jadi 84. Okey, so kita darab sekarang. 1, 2, 3. Okey, agak tak muat kita tulis ni. Kita buat 2, 5, 9. Kita akan darab 84. Okey, gariskan sikit. Okey. 9 kali 4, 36. 5 kali 4, 20. 20 tambah 3. 23. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Okay, selesai yang pertama untuk sifir 4. Sekarang kita pergi pula sifir 8. 9 kali 8, 72. 5 kali 8, 40. Tambah 7, 47. Dan 2 kali 8, 16. 16 tambah 4,
20. Okey, kemudian kita tambah. Okey. 6, 5, 7, 1 dan ni 2. So, keluasan dia, ni meter persegi. Yang kurang kat sini ialah apa? Kita kena kembalikan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. So, daripada hujung ni, 1, 2. Jadi, inilah dia keluasan kebun Pak Imran. 217.56. Hitung keluasan dalam meter kebun Pak Mael. Kebun Pak Mael ni lebih kecil sebab Pak Imran ni 3 kali. So, kita 3 kali ganda. So, kita kena bahagi kelas. Jadi, kita ambil sini 217.56. Kita akan bahagikan dengan 3. Okey, bagi 3. Okay, 21 sifar 3, 7, 21. Potong, habis. Dan kita turunkan 7. Sifar 7 ni 6, jadi 2. 6, kita tolak dapat 1 dari titik perpuluhan. Turunkan jadi 5. 5 ni 5, 15. Dan kita tolak. Habis. Dan kita turunkan 6. 2 dan 6. Okey, selesai. Jadi inilah dia keluasan kebun Pak Mael. 72.52. Kemudian kita tengok soalan berikutnya. Dia kata nyatakan panjang dan lebar dalam meter yang mungkin. Okey, bila kita dah dapat ni 72.56 ni maksudnya macam ni luas kebun Pak Mael ni. Maksudnya dalam ni keluasannya ialah 72.56. Oleh kerana nombor perpuluhan ni kita boleh singkirkan sebab kita nak nombor yang genap yang mungkin So kita nak tahu nombor berapa darab berapa dapat 72. Kalau 52 ni susah So, kita ambil jadi 72. So, kita agak-agak. Berapa panjang, berapa lebar dapat 72. So, kita cikgu jangkakan 6. Sebab 6 ni ada dalam sifar apa? Sifar 6. Atau kalau kita nak cakap 8 pun boleh. Maksudnya 9 kali 8, 72 pun boleh juga. Okay. Kalau kita kata 6 sini, maksudnya ni 6 lebar. So, berapa dah 6 dapat 72? Dia jadi 12. Jadi, maksudnya kita dapat nilai bagi panjang. Soalan ni dia mungkin kelas. Nampak mungkin. So, ada banyak jawapan. Kalau kita nak kata panjang dia ialah 6 panjang dan lebar. Kalau kita nak kata panjang ni ialah 12 cm. 12 meter. Maka lebarnya ialah 6 meter. Jadi bila kita darab, kita akan dapat 72 meter persegi. Lebih kurang lah dia kata sebab dia mungkin Kalau kita nak letak nombor perpuluhan, susah kita nak darab Okay, kita juga, ini salah satunya. Kalau kita nak kata jawapannya, kita kata 8 kali 9 pun boleh juga. So ini panjang, ini lebar. Jadi bila kita darab, panjang ini kita kata panjang ni lebih panjang. So 9 9 meter. Jadi lebar ni 8 meter. Jadi 8 darab 9 pun 72. Jadi itu sudah menepati syarat dia. Okey, itu saja untuk jawab soalan ni, jawapan soalan ni. Okey, maka kita sudah menjawab soalan untuk muka surat 50. Okey, jangan lupa untuk subscribe cikgu punya channel CR Cikgu Rahman. Okey, dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi.